Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali ke matematik. Kali ini tingkatan 2, bab 5 yang bertajuk bulatan. Ini antara bab yang penting lah sebab dia ada kaitan nanti bila naik tingkatan 3 pun akan ada bulatan. So, asas di dalam tingkatan 2 punya bulatan kita kena faham. Okey, kita teruskan. Okey, mari kita tengok apakah label yang penting di dalam satu bulatan. Nampak ni satu bulatan. Dia ada titik kat sini. Lepas tu dia ada O, ada J, ada D. Apakah itu? Okey, O ialah ni. Ni apa yang kita panggil O ialah pusat bulatan. O ialah pusat bulatan ataupun titik tengah lah untuk bulatan. So, sangat-sangat penting di dalam semua bulatan memang akan ada titik O ataupun pusat bulatan. Now, J dengan D. J ialah jejari dan D pula ialah diameter. So, apa bezanya? Kita tengok jejari dahulu. So, jejari ialah kita buat satu garis lurus daripada titik tengah ni atau pusat bulatan sampailah dia menyentuh kepada permukaan bulatan. Inilah yang kita namakan sebagai J ataupun jejari. In English you call it as the radius ataupun R lah. But in bahasa we use the term J ataupun jejari. Okay. Penting ni jejari. Di dalam satu bulatan ada titik O, ada jejari. Next ialah D. D pula ialah apa yang kita panggil sebagai diameter. So, diameter tu apa pula? Diameter ialah satu garis lurus daripada permukaan bulatan melalui titik tengah dan pergi ke permukaan bulatan yang bertentangan dengannya. So, ni adalah yang kita panggil sebagai diameter. Right? So, di dalam satu bulatan ada berapa jejari, ada berapa diameter, ada banyak. Tak terhingga, infinity. Ni satu je lah. Tetapi kalau kita lukis secara terperinci banyaklah. Banyak jejari. Semua ni jejari. So, apa ciri yang sama di dalam bulatan? Jejari akan bernilai sama di mana-mana saja. Janji dia datang daripada pusat bulatan. Sama juga dengan diameter, pun akan ada banyak diameter di dalam satu bulatan kalau kita lukis lah. So, infinity. Tapi apakah kaitan jejari dengan diameter? Boleh nampak kat sini. Jejari ialah separuh daripada diameter. If you close here, kalau kita tutup ni, ini pun dah nampak macam jejari kan. So, bagaimana pengiraan jejari ialah kadang-kadang jika nilai diameter diberi, nak dapatkan jejari kita kena bahagi 2. Okey. Itu dia punya asas di dalam satu bulatan. Okey, first kita nak tengok apakah luas bulatan. The area of a circle. So, di dalam bulatan, kita nak kira luas, maknanya semua ni lah. Kalau kita warnakan semua ni, itu adalah luas. So, macam mana nak tahu luas? Kita buat satu, dia kena ada nilai jejari juga. Make sure pusat bulatan ada, jejari pun ada. So, bila kita masukkan dalam formula, luas untuk satu bulatan ialah pi j kuasa 2. Pi j square. So, apakah nilai pi? Pi yang selalu diberi ialah 22/7. Ni kena ingat, 22/7. Di mana-mana anda pergi di seluruh dunia pun, pi bernilai 22/7. Ataupun kadang-kadang diberi, kalau anda calculate dalam kalkulator pun, anda boleh dapat 22/7 is nampak 3.142. Kadang-kadang dia pakai lah 3.142 untuk 3 titik perpuluhan. Kadang-kadang ada soalan dia suruh guna ni. Tetapi most of the time, pada kebanyakan masa, kita guna pi ialah 22/7. So, luas bulatan ialah
pi j kuasa 2. Seterusnya kita nak cari perimeter bulatan. Perimeter ialah ni. Sepanjang ni. Kita nak kira berapakah panjang ukur lilit bulatan. The perimeter of a circle ataupun ukur lilit. So kalau tadi tu luas. Ini kita nak kira panjang. Panjang bulatan ni. So tetap akan ada nilai jejari, pastikan nilai jejari kena ada. Jejari datang daripada pusat bulatan. Maka perimeter punya formula ialah 2 pi j. Pun kena hafal. Sama juga dengan luas tadi. Kalau boleh hafal lah. Pi j kuasa dia adalah luas bulatan. Perimeter ialah 2 pi j. Di mana pi ialah 22/7. Okay. Seterusnya. Ni kita tengok contoh soalan. Okay, soalan ni dia kata jejari diberi 1.4 cm. Mari kita kira luas dengan dia punya perimeter. So luas, apa tadi formula dia? Pi j kuasa 2. So tulis secara terperinci. Pi ialah 22/7 kali dengan jejari dah diberi 1.4 kuasa 2. Bila kita calculate dalam kalkulator, make sure bila ada pecahan di dalam kalkulator, kita kena letak bracket. Kalau tidak, salah. So buka bracket 22/7 tutup bracket, darab dengan 1.4 kuasa 2. So jawapan dia 6.16 unit sentimeter kuasa 2. Okay. Perimeter pula. Apa tadi dia punya formula? 2 pi j. So, tulis terperinci 2 darab pi 22/7 darab j ialah 1.4. Bila kita darabkan semua, kita akan dapat 8.8 cm. So, ingat kat sini. Ini dia ada persegi sebab ni ada luas. Tetapi ini unit saja. Satu unit saja sebab dia adalah perimeter. Soalan kedua. Okay, soalan 2 ni a bit tricky sebab apa? Sebab ini dia beri nilai diameter. So macam mana nak dapat jejari? Apa kita tadi buat? Nak dapatkan jejari ialah diameter kena bahagi 2. So 56 bahagi 2 dapat 28. Barulah kita masukkan. So apakah luas tadi? Luas ialah pi j kuasa 2 22/7 darab 28 kuasa 2. Kita akan dapat 2464 cm persegi. Perimeter pula ialah 2 pi j 2 darab 22/7. Dia punya j 28. Bila kita darabkan, kita dapat 352 cm. Okey. Now, barulah kita masuk sektor. Sektor ni pun penting. So, apa maksud sektor? Sektor maknanya sebahagian daripada bulatan penuh, which is only a part of a full circle. So, dia ada dua jenis. Yang besar ni dengan yang kecil. Yang besar ni kita selalu panggil sebagai sektor major. Major. Kalau English major maknanya besar. Yang ni kita panggil sektor minor. Atau dalam English kecil. So kita kena tengok keadaan soalan. Soalan nak tanya sama ada dia suruh kira luas sektor major atau luas sektor minor. Dan lagi satu yang perlu ada di dalam sektor ialah selain daripada kira luas, dia pun nak suruh kira panjang lengkuk. So, kalau macam ni panjang lengkuk daripada sini terus ke sini. Nampak daripada sini dia pusing sampai ke sini. Ni bukan lagi ni namanya apa ni? Jejari. Betul? Ni jejari. Ini yang kita panggil sebagai panjang lengkuk. Tapi panjang lengkuk apa? Panjang lengkuk
meja lah. Sebab dia besar. Tapi untuk yang ni, daripada sini, terus ke sini, ini adalah panjang lengkuk minor. Sebab dia adalah sektor yang minor. Alright, apa lagi yang penting di dalam satu sektor? Kita ada panjang lengkuk, kita nak pastikan sektor major atau sektor minor. Lagi satu ni, theta ni. Theta, sebutan dia lah theta. So, theta ialah sudut. Apa saja yang ada simbol theta ni maknanya sudut yang merangkum di dalam sektor tersebut. So, make sure bila kita nak kira sektor major atau sektor minor, pastikan ada theta ataupun sudut. Sudut ni yang akan membantu bila kita nak buat pengiraan. So, mari kita tengok pengiraan setiap satu. First, kita tengok kira luas sektor. So, maknanya dia nak yang ni je lah kan, luas sektor yang ni. Okey, nampak? Theta ada, dia jari ada, so dia nak luas ni je. So, macam mana nak kira luas sektor ialah theta ni kena per dengan 360 darjah darab dengan, kalau bulatan penuh ialah apa tadi? Pi J kuasa 2. So, pastikan sudut theta ni ada, lepas tu bahagi dengan 360. Right? So, theta ni adalah sudut yang terungkap lah. Yang merangkumi sektor theta seperti biasa 22/7. Lagi sekali, kenapa 360? 360 ialah sudut penuh satu bulatan. So, itu sebabnya kita kena bahagi. Dapat sudut ni, bahagi 360, darab pi J kuasa 2, baru dah dapat luas sektor. Seterusnya, kalau kita nak panjang lengkuk pula. Okay, panjang lengkuk maknanya kita nak yang ni. Yang warna purple ni. So, bukannya kita dalam ni dah. Kita nak ni je. Ni panggil apa? Ya, ni jejari, ni pun jejari kan. So, dia nak panjang ni je. So, pastikan theta ada, jejari ada. So, untuk panjang lengkuk ialah theta per 360 darjah darab dengan 2 pi J. So, theta tadi ialah sudut terungkap dan pi ialah 22/7. Okey. So, mari kita tengok contoh soalan. Katalah dia suruh kira luas dengan panjang lengkuk. So, dia dah bagi dah ni, jejari 0.7, sudut terungkap ialah 40. So, mari kita kira luas dulu. Luas ialah theta per 360 kali pi J kuasa 2. So, theta tadi 40 per dengan 360 kali pi 22/7 kali jejari 0.7 kuasa 2. So, dapat 0.17 cm persegi. Okey. Panjang lengkuk pula. Panjang lengkuk ialah theta per 360 darab dengan 2 pi J. Theta tadi ialah 40 bagi dengan 360 darab 2 darab 22/7 darab J 0.7. So, kita dapat 0.49 cm. Okay. Next. Okay, ini dia nak ni je. Ini nak ni je. Luas untuk sektor ni dan panjang lengkuk PQ ni je. Dia tak nak yang besar. Tapi masalahnya dia bagi sudut yang besar kat sini. So, macam ni kita nak dapat sudut yang ni. Okey, betul. So, nak dapatkan theta ialah 360 tolak dengan 305. So, theta ialah 55 darjah. Barulah kita boleh buat luas dia. So, luas ialah theta per 360 darab dengan pi J kuasa 2.
Theta tadi 55 per 360 darab 22 per 7 darab J apa tadi J? 21 kuasa 2. Ingat bila tekan dalam kalkulator pastikan anda kena letak kurungan. Untuk semua pecahan kena ada kurungan. Kalau tidak jawapan awak salah. So anda akan dapat jawapan 211 3/4 cm persegi. Anda boleh tinggalkan jawapan anda dalam bentuk nombor bercampur, iaitu nombor bulat dengan pecahan kan. So nombor bercampur pun boleh, atau dalam perpuluhan pun boleh. 2.11.75 cm persegi. Panjang lengkuk pula ialah theta per 360 darab 2 pi j. Theta tadi 55 bagi 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jari 21. So anda akan dapat 21/6 cm. Ataupun kalau anda nak letak dalam bentuk perpuluhan ialah 20.17 cm pun boleh. Alright, so sekian itu saja untuk bab 5 bulatan tingkatan 2. Anda boleh follow saya di Instagram Ahmad Zafri Zawawi. Anda boleh tanya soalan, nak DM, nak direct message kalau ada apa-apa soalan. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.